dia mementingkan apakah contribution baru dalam framework you dalam thesis tersebut. Jadi itu adalah merupakan maklumat. Jadi apabila kita Hi Balkis, seorang pensyarah, Georgie Newton, my PhD students. Okay, Balkis pun akan melanjutkan pengajian. Balkis, apa khabar? Okay, jadi apabila kita dah baca jurnal utama dan apabila kita telah baca beberapa thesis yang kita boleh download daripada internet, maka kita dapat mengetahui, we get the grasp idea, and then apakah yang barunya kita pun ada maklumat, barulah kita pergi kepada seterusnya. Okay, kita ada maklumat bahawa benda ni belum dikaji lagi. Lokasi tidak menjadi Waalaikumsalam Balkis. Lokasi tidak menjadi contribution dalam knowledge untuk tesis-tesis di fakulti perniagaan, di fakulti ekonomi dan sebagainya. Lokasi tidak. Dia adalah merupakan satu contribution yang baru, contribution towards knowledge. So pemeriksaan akan tanya anda what's new in your research. Okay, setelah anda mendapat maklumat awal iaitu keywords, search, mendapatkan journals utama berdasarkan cited dan juga beberapa thesis, maka barulah come out dengan memikirkan sama adakah research ini boleh di researchable, okay, boleh dikaji, dan juga mengambil kira juga is it mudah nak collect data di Malaysia. Okay, sebab ini adalah merupakan satu elemen yang penting juga dalam pendidikan. After that, you put in piece of paper and then discuss with your potential supervisor or your future supervisor, and then mention that okay, this is my idea, and then we discuss it. Supervisor will keep you arguing to come out what's new. Okay, as I mentioned to you, location is not the contribution in business school, economic school. So something new is based on something new in terms of the variables, and something new maybe because of the your independent variables, your mediating, and your moderating variables as well. This is what you have to do. Or something new in terms of dimension in the variable. Ini yang saya tegaskan di Uniza tempoh hari ialah pemahaman utama untuk apakah benda baru dalam tesis tersebut. Kemudian barulah kita pergi kepada tajuk tesis seperti yang saya tuliskan dalam Facebook. Apakah tajuk yang sesuai? Untuk pengetahuan, tajuk-tajuk ni adalah sebenarnya tidak berakhir di awal, dan biasanya tajuk kadang-kadang diubah sehingga ke peringkat Viva Voice, iaitu apabila cadangan daripada external, cadangan daripada internal dan mungkin diubah. Jadi kita berlapang dada kepada tajuk. Tapi sebagai guideline-nya, tajuk ini adalah untuk memudahkan. Dia mesti ada tajuk yang berkaitan dengan boleh ubah dalam kajian. Dia mesti ada variable dalam kajian. Ada juga yang bentuk tajuk umum saja. Okey. Tajuk umum. Okey, Fuad, Assalamualaikum. Okey, tajuk umum dalam kajian pun boleh juga. Ini bergantung kepada penyelia anda, bergantung kepada school of thought dekat fakulti masing-masing. Tapi yang saya boleh cadangkan adalah lebih baik letakkan tajuk-tajuk yang berkaitan dengan IV yang boleh ubah bebas, independent variable dengan DV, dan kalau bisa masukkan sekali mediating atau moderating impact dalam topik tersebut, sebab kita nak memberi gambaran kepada mereka yang membaca tesis tersebut. Dia dah ada cek Profesor Madya, Dr. Cik Rasid, Dekan Perakaunan Universiti Utara Malaysia. Apa khabar sahabatku? Okey, terima kasih kerana menonton. Jadi topik ini dia mesti ada variables dalam topik tersebut supaya ia memudahkan pemeriksa memahami kerangka teori ataupun conceptual teori yang digunakan oleh pelajar PhD. Jadi ini adalah salah satu panduan lah. Dan saya gemar topik-topik yang telah dimasukkan variable. Tapi ada juga topik umum seperti tesis depan saya ini yang akan saya periksa dan akan pergi Viva pada bulan depan, 8 Oktober. Investigating the determinants of green entrepreneur interaction among MBA students in Malaysia. Okey, sebenarnya sudah ada topik ini ialah dependent variable, kita pun dah tahu.
green entrepreneur intention, dan investigating the determinants, faktor-faktor penentu. Okey, jadi daripada topik tu kita sudah memberi gambaran bahawa yang paling utama dalam topik tersebut mesti ada dependent variable ataupun pemulihan ubah bersandar. Pemulihan ubah bersandar inilah yang kita kena stres dalam pemikiran kita untuk membuat PhD, di mana pemulihan ubah bersandar ini, dependent variables ini adalah di situlah datangnya isu yang ingin kita kaji berkaitan dengan, saya dah sentuh sedikit dulu, ialah apakah isu dalam dependent variable yang menyebabkan kenapa kita nak kaji. Contohnya tesis yang depan saya ini adalah dia nak lihat tentang green entrepreneur intention. Apakah isu green entrepreneur intention terhadap pelajar-pelajar MBA di seluruh Malaysia. Jadi dia nak lihat adakah pelajar kita sudah ada green entrepreneur intention, green entrepreneur. Jadi dia akan melihat data-data yang mana membawa kepada peri pentingnya green entrepreneur tersebut. Okey, memberi pentingnya apakah passion satisfaction among di hospital Malaysia, di Malaysia katakanlah. Okey, dan ada juga tesis-tesis yang tajuknya very general, especially tesis berkaitan dengan ekonomi. Saya ambil tajuk tesis Dr. Ni Ahmad Sofian, bekas pelajar PhD UMK yang cemerlang, sekarang berada sebagai pensyarah kanan di UC Putra Malaysia. Cross National Study on Intelligence and Socio-Economic Development. Ini satu tesis yang baik oleh Dr. Nick, dan Dr. Nick telah berjaya publish paper dalam Q1, Q2 journal di antarabangsa dan menjadi citation yang tinggi paper ni. Jadi syabas, walaupun kami di UMK ni universiti yang agak kecil, yang baru lagi, lebih kurang 11 tahun, tapi kita telah berjaya menghasilkan graduan-graduan PhD yang cemerlang. Jadi begitulah hasrat saya sebagai seorang profesor, walaupun berada di universiti yang kecil, kita boleh juga menghasilkan graduan yang cemerlang. Jadi sebagaimana saya sentuh tadi adalah dalam topik sekurang-kurangnya mesti ada perkataan dependent variables itu. Apakah isu utama yang ingin kita kaji? Jadi kita mesti faham apakah isu utama berlaku, especially kalau tesis tersebut dibuat di Malaysia, apakah isu utama berlaku. Contohnya my students, Mr. Ibrahim As-Saidi, he studied about entrepreneurship, SME in Kurdistan. So dia kena tahu apakah the issues SME di Kurdistan. Adakah SME Kurdistan ada masalah, ataupun bagaimana nak tahu ada masalah? Masalah dia dapat ditunjukkan dengan data yang menunjukkan bahawa berlaku penurunan SME di Kurdistan, begitu menunjukkan ada berlaku decreasing trend. Jadi decreasing trend itu menunjukkan bahawa entrepreneur tak dapat sustain. So dia nak kaji kenapa entrepreneur di Kurdistan tak dapat sustain, tak dapat bertahan dalam pasaran. Ini salah satu bagaimana kita nak come out dengan topik. Tapi sebagaimana saya beritahu, topik bukan tidak akan berubah. Topik akan berubah sepanjang perjalanan kita untuk mendapatkan PhD.